أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala limpah inayah, pertolongan serta hidayah yang Allah Azza wa Jalla kurniakan kepada kita. Malam penuh barakah ini kita dihimpunkan di dalam dewan ini sekali lagi untuk sama-sama kita mempelajari kalam Allah. Maka teringat saya akan hadis yang diriwayatkan daripada Uthman bin Affan, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi mudah-mudahan kesungguhan dan kesanggupan kita hadir detik ini Allah Azza wa Jalla kurniakan kepada kita Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita terus kepada apa yang patut kita teruskan, iaitu berkenaan dengan ilmu tajwid Al-Quran yang dikarang oleh Haji Abdul Qadir Leong, seorang lelaki daripada Brunei yang menuntut di Mesir. Dan kitab ini masya-Allah banyak memberikan manfaat kepada orang-orang yang belajar. Dan pada perjumpaan yang lepas kita telah pun habis pada makharijul huruf. Makharijul huruf maksudnya tempat keluar huruf-huruf yang sepatutnya. Makanya insya-Allah hari ini kita akan masuk kepada tajuk baru, iaitu sifatul huruf pada muka surat 18, iaitu berkenaan dengan sifat-sifat huruf pula. Baik. Jom kita sama-sama buka pada muka surat 18 dan kita terus kepada perbahasannya. Sifat menurut bahasa adalah keadaan ataupun rupa khas pada sesuatu benda, orang dan juga lain-lainnya untuk dikenali, seperti hitam, pandai, rajin dan sebagainya. Itu bermaksud sifat. Menurut istilah ilmu tajwid pula, sifat yang berkaitan dengan ilmu tajwid adalah cara menekan ataupun menyekat udara ketika bunyi huruf dilafazkan, sama ada ianya berbunyi nyaring, lembut, kuat dan sebagainya. Dengan demikian, kita dapat membezakan sesetengah huruf yang bersamaan pada makhrajnya. Ada keadaan makhrajnya sama, macam kita sebut huruf ta, huruf dal, huruf ta. Betul? Tempat keluar semua sama, hujung lidah, langgar belakang gigi, arnab di bahagian atas. Tapi bila berbicara berkenaan dengan sifat, di sana ada perbezaan cara sebutan dan bunyinya. Maka huruf ta bunyinya sangat-sangat lembut. Ta. Dal sederhana. Dan juga bila kita sebut ta bunyinya, so itulah sifat. Cara nak muka 18. Cara nak membezakan sifat tersebut. Berdasarkan pada pendapat yang terpilih dalam mazhab Ibnul Jazari, dan beliau adalah salah seorang ulama qiraat, sifat-sifat huruf adalah sebanyak 17 semuanya. So sifat-sifat huruf ada sebanyak 17. Semua sifat ini dapat dibahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama, sifat-sifat berlawanan, dan dia ada 5 pasangan yang berlawanan. Dan yang kedua, sifat-sifat tunggal, 7 tanpa lawan ataupun tidak berlawanan. Baik. Setiap huruf sekurang-kurangnya mempunyai 5 sifat daripada bahagian sifat-sifat berlawan. Kadang-kadang ditambah 1 atau 2 sifat daripada bahagian sifat-sifat tunggal, maka menjadikan sesuatu huruf itu mempunyai 6 atau 7 sifat. Huruf yang mempunyai 7 sifat hanya terdapat pada huruf ra, jahar, yakni nyaring, inhiraf, melencong, takrir, berulang-ulang, istifal, merendah, infitah, membuka, izlaq, melepas, dan tawassut, pertengahan. Sebab itu huruf ra ini dia ada perbahasannya sendiri. Dia tak termasuk pada huruf tebal, dia tak termasuk pada huruf nipis. Sebab untuk dia berada pada huruf tebal boleh berlaku pada huruf ra, untuk dia berada pada huruf nipis juga boleh berlaku pada huruf ra. Baik, bila kita baca pasal teori ni kadang-kadang dia membebankan sikitlah. Tapi kok mana pun kita hanya akan lalu untuk kita dapatkan cara bacaan yang betul. Syahir, boleh tolong aircon? Nah. Baik, keterangan sifat-sifat berlawanan. Jom kita masuk sama-sama. Sifat-sifat ini terbahagi kepada 5 kumpulan.
masing-masing mempunyai sifat yang berlawan dengannya. Yang pertama adalah al-jahru ataupun jahar. Jahar ni maksud dia kita melepaskan suara kita dengan bunyi yang nyaring. Dan sifat lawannya adalah al-hamsu. Al-hams pula adalah sembunyi ataupun meniadakan. Tapi kita lebih senang sebut hamas ni sembunyikan. Tapi kita syarah dulu jahar tu apa benda. Jahar menurut bahasa adalah nyaring. Menurut istilah ilmu tajwid, semasa menyebutkan huruf-hurufnya, nafas tertahan disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya. Hurufnya 19 terhimpun pada rangkai kata azuma waznu qari'in dhi ghaddin jiddin talaba. So huruf-huruf ini bila kita sebut bunyinya mesti nyaring. Azuma. So bunyinya nyaring dan kuat. Hamas pula menurut bahasa dia adalah sembunyi. Menurut istilah ilmu tajwid, semasa menyebut hurufnya, nafas terlepas disebabkan tekanan yang lemah pada makhrajnya. Hurufnya ada 10. Selain daripada huruf yang bersifat jahar tersebut tadi, dia terhimpun dalam rangkai kata fahathahu syakhsun sakat. So huruf-huruf yang 10 ini, huruf-huruf ini dia tertekan ataupun dia tersembunyi. Tha. So dia tak semua. Tha. Ha. Dia tak keluar semua. Tapi tak apalah. Setakat yang kita belajar pada malam ini, supaya kita dapat kenal siapa mereka ni pun okey dah. Sebab yang kita nak lebih utamakan adalah pada pembacaan Al-Quran secara bertajwid. So sifat-sifat huruf ni nak nampak akan huruf ini sifatnya apa. Jahar ke, hamas ke. Ini yang dia nampakkan kepada kita. Baik. Apabila huruf-huruf ini bertanda sukun atau dibaca sukun kerana berhenti bacaan padanya, maka hendaklah menyatakan sifat hamasnya dengan menyebutkan sedikit bunyi udara terlepas daripada makhrajnya. Semua huruf ini semasa disebut, pita suaranya tidak bergetar. Baik. So kita tengok ada huruf kaf tak dekat sini? Ada kan? Hamas. Bila kita sebut rabbuka, kalau kita nak waqaf kita sebut macam mana? Rabbuk. Betul tak? Kalau kita nak berhenti dekat Rabbuka, kita berhenti dengan Rabbuk. So 10 huruf ini, kita nak kenal dia hamas, kita kena datangkan tanda tanwin, tanda sukun di atasnya. Huruf fa ke, huruf ha ke, huruf tha ke, huruf ha ke, huruf shin ke, kalau nak berhenti kena ada sedikit tekanan udara yang keluar. So baru kita kenal hamas tu sifatnya adalah tersembunyi dan dia tak keluar semua. Faham tak? Baik tu saya kata kalau teori kadang-kadang kita blur sikit. Tapi kalau kita tengok kepada praktikal, insya-Allah jelas. Makanya nak nampakkan praktikalnya 10 huruf ni kita kena datangkan keadaannya dalam tanda sukun. Macam kita tengok yang hujung sekali tu sakat. Salah kalau kita sebut sakat. Sakat. Salah. Dan dia kena keluar hamas sedikit. Sakat. Dan bunyi itu adalah menunjukkan sifatnya adalah hamas. Tersembunyi. Boleh? Barakallahu fiqh. Baik, kita masuk kepada yang nombor 2. Asyiddah. Lawannya adalah ar-rakhawah. Kita berhenti kat nombor 2 saja malam ni, insya-Allah kita sambung baca Quran. Sebab kalau kita sambung panjang-panjang ni, buat lagi blur lah. Baik, nombor 2 asyiddah. Menurut bahasa maksud dia kuat. Menurut istilah ilmu tajwid, semasa menyebut hurufnya, suara tertahan disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya. Hurufnya ada 8. Terhimpun dalam rangkai kata ajid, qatin, bakats. Jadi semasa sebutkan huruf-hurufnya, suara tertahan disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya. Hurufnya ada 8. Kebanyakan hurufnya terdiri daripada huruf yang bersifat jahar, yang nyaring. Perbezaan antara sifat jahar dengan sifat syiddah adalah jahar tertahan nafas semasa menyebut hurufnya. Syiddah tertahan suara semasa menyebut hurufnya. So jahar tahan nafas, syiddah tahan suara. Baik, kita tengok kepada rakhawah pula. Menurut bahasa dia adalah lembut. Menurut istilah ilmu tajwid, semasa menyebut hurufnya, suara terlepas disebabkan tekanan yang lemah pada makhrajnya. Hurufnya ada 16. Terhimpun dalam rangkai kata khudh, ghatha, khattin, fadda, syausin, zayya, sahin. Selain daripada huruf bersifat syiddah 8 huruf tadi dan lawannya rakhawah 16 huruf, yang baki 5 hurufnya bersifat tawasut. Baik. So kalau syiddah maksud dia kuat,
Kalau rakhawah maksudnya lembut, dan yang ketiga dan terakhirnya adalah at-tawassut. At-tawassut ini menurut bahasa dia adalah sederhana dan pertengahan. Menurut istilah ilmu tajwid, sebutan hurufnya di antara sifat syiddah dan rakhawah, tak terlalu kuat dan tak terlalu lembut. Iaitu, semasa menyebut hurufnya, suara sederhana disebabkan tidak keseluruhan suaranya tertahan seperti syiddah dan tidak keseluruhan suaranya terlepas seperti rakhawah. Hurufnya ada 5 terhimpun dalam rangkai kata Lin Umar. Lin Umar. Baik, saya cuma nak nampakkan kepada kalian betapa pada muka surat ini, pada poin yang kedua ini, di sana ada perbezaan antara huruf-huruf yang sifatnya kuat, lemah dan juga pertengahan, tawasud, sederhana. Jadi bila kita baca Al-Quranul Karim, tatkala kita bertemu dengan huruf-huruf ini, kita kena nyatakan bunyinya ataupun sifatnya. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada perjumpaan akan datang berkenaan dengan yang kita selalu bahaskan, iaitu al-isti'la dan lawannya adalah al-istifal, huruf-huruf meninggi dan huruf-huruf yang merendah. Baik, jadi jom kita sama-sama baca Al-Quran Al-Karim, buka kepada muka surat yang sepatutnya kita sambung pada perjumpaan yang lepas. Muka apa saya? 51? 61. Bismillah. Ayat berapa? 8? 6. Kaifa. Baik. Buka muka surat 61 ayat yang ke-86 daripada surah Ali Imran juzuk yang ketiga. Bacalah Al-Quran ini dengan hati dan jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan juga sebutan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Baik, setiap orang baca 4 ayat ni. Kak Noh, silakan dulu.
Barakallahu fiik. Baik, tolong baca ramai-ramai daripada apa yang kita bacakan pada ayat 86 sampai 89. 1 2 3. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Barakallahu fiikum. Baik, saya baca seorang-seorang insya-Allah. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah, kita ambil manfaat daripada pembacaan. Allah Azza wa Jalla mempersoalkan kepada kita, macam mana Allah Azza wa Jalla nak bagi hidayah kepada golongan-golongan munafik ataupun orang-orang kafir yang murtad, setelah mana mereka dapat agama Islam, kemudian mereka keluar daripada agama. Dengan ayat 86 yang kita bacakan tadi, kaifa yahdillahu qauman kafaru, macam mana sepatutnya Allah Azza wa Jalla kurniakan hidayah kepada kaum kafir, ba'da imanihim, setelah mereka memperolehi iman. So orang-orang yang murtad ni, orang yang keluar daripada Islam, ataupun orang-orang mukmin yang dah dapat hidayah tapi dalam masa yang sama mereka menghancurkan hidayah ataupun menjadi penghalang hidayah. Saya selalu pesan, kita kalau tak mampu nak tarik orang datang kepada jalan hidayah, jangan jadi orang yang menghalang hidayah. Orang nak datang mengaji, kita pergi halang, tak usah pergi mengaji lah, lebih baik kita keluar. Ataupun kita nampak ada orang nak solat, kita kata solat kalian tak akan sah pasal kalian pakai pakaian ini dan itu. Jangan jadi penghalang hidayah, sebab Allah Azza wa Jalla lah yang sebaik-baik pemberi hidayah. Baik, so dekat sini Allah Azza wa Jalla berfirman lagi, وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Kumpulan-kumpulan manusia yang Allah Ta'ala sukar nak bagi hidayah ini, pasal mereka ni pernah menyaksikan sesungguhnya para Rasul itu benar-benar ada, ataupun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar ada. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Dan seluruh para Rasul ini membawa akan bukti-bukti ataupun mukjizat-mukjizat khusus untuk diri mereka. Macam yang kita pernah syarahkan pada perjumpaan yang lepas, Nabi Isa, mukjizatnya pada sentuhan, pada kitab Injil. Nabi Musa pada tongkatnya, pada kekuatan tangannya dan semacamnya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diminta oleh kafir musyrikin Mekah, seandainya bulan itu terbelah dua dan masuk melalui baju ataupun lengan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru mereka beriman. Tak kala hal tersebut berlaku, mereka beriman ataupun tak? Bahkan mereka kata, engkau ni tak lain dan tak bukan semata-mata ahli sihir yang mahir. So dah minta bukti, dapat bukti,
pergi claim pula. So dalam dunia hari ni, untuk menjatuhkan hujah para lawan, tak perlu dengan hujah, cukup sekadar label dan juga chop. Tu habislah tu. Contoh hak. Senang je nak kalahkan orang, bagi chop saja, khalas. Maka orang-orang yang tidak padanya ilmu, tidak ada padanya ilmu, akan termakan dengan chop dan label tersebut. Makanya kita hari ini yang mempunyai dasar dan juga ilmunya, maka jangan senang-senang nak chop orang. Kita pun tak suka dicop, maka jangan pula kita chop orang lain dengan label-label yang tak disukai. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Tuhan sifatkan orang-orang ini, aku tak akan bagi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Baik. Ulaika jazaohum, bagi mereka Allah Taala akan kurniakan ke atas mereka apa? Anna alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Mereka senantiasa berada di dalam laknat Allah, laknat para malaikat dan juga laknat keseluruhan para manusia. Na'udzubillahi min zalik. Sebab tu berdoalah kepada Allah supaya kita mati dalam keadaan dan setiap hari Jumaat kita dengar khatib sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu semua tolonglah tak usah mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Sebab dalam ayat ni Tuhan kata kalau kita mati dalam keadaan kafir ataupun hidup dalam keadaan memutarbelitkan atau keluar daripada petunjuk Islam, maka Tuhan kata senantiasa kehidupan ini di dalam laknat Allah, laknat para malaikat dan juga laknat sekalian manusia. Kalau setakat itu, mafi muskilah, khalidina fiha, yang kita risaukan, benda ini kekal selama-lamanya. Bahkan, la yukhaffafu anhumul azab, Allah Azza wa Jalla pasti tak akan mengurangi azab. Walahum yunzarun, dan Allah Azza wa Jalla pasti tidak akan memberikan penangguhan azab tersebut kepada mereka. Kita ni dengan ucapan azab pun sepatutnya kita dah risau. Apatah lagi Tuhan janjikan dekat sini, mereka tak akan diberi penangguhan. Baik hadirin hadirat rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semisal doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu doa yang paling pendek. Tuhan, aku nak masuk syurga, Tuhan, aku tak mau masuk neraka. Begitulah semalam saya syarah sebuah kitab Mawsu'atul Adabil Islamiyah fi Daw'il Quran wa Sunnah, tentang sebuah kitab yang membicarakan tentang ensiklopedia adab Islam di sebuah masjid. Makanya sampai kepada adabus solah, adab-adab berkaitan dengan solat. Makanya benda yang paling penting dalam solat sebenarnya adalah khusyuk, betul? Sampai-sampai Tuhan kata qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang beriman. Dan ciri manusia yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yakni orang yang khusyuk di dalam solat. Makanya KPI ataupun kriteria khusyuk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memahami bacaan. Sebab tu dalam kitab tersebut diceritakan, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada ayat-ayat azab Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berta'awudz, Allahumma inni, ataupun na'udzubillahi min zalik. Dalam semayang ni boleh sebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai pada ayat tasbih, maka Nabi akan bertasbih. Sebagai contoh, subbihisma rabbikal a'la yang kita dok baca dalam surah Al-A'la, surah sunat. Baik. Jadinya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sebut subbihisma rabbikal a'la. Kemudian Nabi akan berhenti sekejap dan Nabi sambung subhana rabbiyal a'la. Baik, isunya yang saya nak nampak akan dekat sini, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh membaca ta'awudz? Bila Nabi sampai kepada ayat tasbih, Nabi akan bertasbih. Bila Nabi sampai kepada ayat rahmat, Nabi akan sebut Allahumma inni as'aluka min dzalik, ataupun Allahumma arhamni, ya Allah kasihanilah aku, rahmatilah aku. Sebab isunya Nabi faham apa yang Nabi baca. Kita hari ni baca Quran banyak tahun dah, subhanallah, tapi boleh jadi sampai hari ni pun tak mampu nak memahami walau sekadar Al-Fatihah. Jangan cakap surah-surah lain, Fatihah sahaja pun. Tak kala kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maliki yaumiddin, kadang-kadang ada di antara kita yang masih garuk kepala yang tak gatai pun. Sebab tak mampu nak, kita bukan suruh tafsir, kita suruh terjemah. Baik. Jadi nak nampak akan dekat sini, mereka ni tak akan dikurangi azab ke atas mereka, bahkan orang-orang yang murtad dan juga munafik ini tak akan diberi penangguhan. Tapi ayat yang terakhir kita berhenti pada malam ini, Allah Azza wa Jalla menampakkan kepada kita kasih sayangnya. Tuhan kata dosa kamu seluas apa sekalipun, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang
taubat. Mim ba'di dzalik, kamu murtad ke, kamu munafik ke, kamu semacam mana sekalipun, dalam expired date taubat tu kamu masih lagi tak terkeluar. Apa expired date taubat kita syarah hari tu? Nyawa tak lebih daripada kerongkong ataupun nyawa tak keluar daripada jasad, dan yang kedua matahari terbit daripada barat. So selagi dua hal ni tak berlaku kepada kita, kalau kita bertaubat, Allah Azza wa Jalla terima keseluruhan taubat kita. Kalau dulu kita ni penzina, peminum arak, ahli maksiat, ahli bid'ah dan semacamnya, dan hari ini kita bertaubat pada Allah Azza wa Jalla, Tuhan kata aku terima dan aku maafkan. Isunya mesti dua, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Dia mesti baiki kehidupannya. Bukan setakat taubat semata-mata, tapi mesti baiki. Maksudnya dulu kalau jahat, hari ni kena berubah jadi orang baik. Kalau dulu nakai, hari ni mesti berubah jadi orang soleh. Barulah termasuk fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla sifatnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nak dapatkan pengampunan Allah Ta'ala, kena selalu tajdid at-taubah. Apa maksud tajdid at-taubah? Memperbarui taubat. Boleh jadi daripada pagi ni sampai hari ni, kalau kita hitung-hitung, tak ada satu dosa pun kita nak buat lagi. Tak ada pun dosa. Tipu orang pun tak. Tengok YouTube maksiat pun tak. Tapi tetap dituntut untuk mengulang-ulang istighfar dan juga taubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ulanglah sampai semacam mana yang Nabi minta. Nabi kata apa? Wallahi inni la astaghfiru ilallah wa atubu ilaihi fil yawmi akthara min 70 marrah. Saya ingat semua orang hafal hadis ni dah. Demi Allah, aku sendiri pun bertaubat dan beristighfar dalam satu hari lebih daripada berapa kali? 70 kali. Dalam matan yang lain Nabi sebut mi'ata marrah, 100 kali. So Nabi sendiri letakkan KPI istighfar untuk diri Nabi 70 sampai 100. Kita pun kena tara tu ataupun lebih daripada tu. Faham tak? Nabi dah confirm masuk syurga pun Nabi istighfar. Kita ni belum tentu lagi masuk dalam syurga, tapi kita malas nak istighfar. Baik, ingat ada satu hadis, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli diqin faraja. Haraja. Barang siapa yang mulazamah istighfar, walaupun dia tak buat dosa, walaupun tak buat salah, tapi dia tetap astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dia banyak ulang-ulang. Maka kata Nabi SAW, Allah akan menjadikan baginya jalan yang sempit, akan ada jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Di setiap kegelisahan dan kegundahan hatinya, kerja 50-50, kawan-kawan buat perangai dan semacamnya, gaji lambat masuk, tapi dengan banyaknya di istighfar, Allah Ta'ala akan hilangkan kegundahannya. وَرَزَقَهُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan yang paling utama sekali, Allah Ta'ala akan kurniakan ke atasnya rezeki-rezeki yang dia tak sangka-sangka. Jadi mudah-mudahan kita kita termasuk dalam golongan yang senantiasa beristighfar dan memperbaharui taubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kebaikan atas pertemuan ini dan juga sedikit daripada tadabbur kita pada malam ini. Ayuh kita sama-sama tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga kita salat isya berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.